Okey, Assalamualaikum dan selamat petang. Okay, kelas seterusnya kita akan pergi kepada control structure yang terakhir iaitu repetition. Dan repetition kita ada dua. Yang pertama adalah counter control dan yang kedua adalah sentinel control. Nanti kita tengok. Tapi dalam kedua-dua repetition ini, dia akan ada tiga proses. Three basic process. Yang pertama adalah initialization, yang kedua adalah evaluation ataupun condition dan yang ketiga adalah updating. So bila ada ketiga-tiga benda ni, barulah coding itu dia boleh loop ataupun dia boleh repeat. Okay. Initial biasanya kita akan menggunakan the loop control variable. Biasanya kita akan pakai seperti counter. Okay. Lepas tu build I, ini yang biasa kita pakai. Okay. Dan untuk initial kita akan labelkan dengan I. Lepas tu C, evaluation ni dia sama dengan condition sebab kita nak determine whether. So ada condition di situ dan updating iaitu U. Updating dia boleh jadi increment ataupun decrement. Kalau kita mengira secara menaik, dia akan jadi increment. Kalau value tu makin mengecil, dia adalah decrement. Okay. Untuk ICU yang saya sebut dekat sini, kita kena kenal pasti apa yang kita maksudkan dengan ICU. Okay. I yang pertama, okay, I untuk initial itu adalah bila kita nak start. Contoh saya nak mengira berapa orang student yang datang pada kelas petang ni. So saya akan kira daripada 1, 2, 3. Maksudnya bila nak start? Saya nak start bila I sama dengan 1. Kalau kita nak start daripada 2, boleh juga 2, 3, 4, 5 pun boleh. So terpulang ya. Yang penting I ni bila kita nak start loop pada value yang keberapa. Kemudian condition bila kita nak stop. Contoh, saya boleh buat kat sini I less equal 20. Saya nak check hingga value 20 saja. So, itu bila kita nak stop. Updating, kalau saya nak kira bilangan pelajar, so pelajar pertama, pelajar kedua, pelajar ketiga, 4 hinggalah 20. Updatingnya bermaksud daripada satu value to another value, apa dia punya increment ataupun decrement. So, kalau untuk this scenario, increment dia adalah 1. Jadi kita akan tulis I equal I tambah 1. Okay. Jika awak menggunakan control variabelnya I, maka initial kita I, condition kita I, updating kita I. Kalau awak guna counter, mesti kesemuanya counter. Kalau pakai build, okay. Kita tengok general format untuk pseudocode. Untuk pseudocode kita akan ada counter initialize. So ini adalah I diikuti oleh C. Lepas tu ini adalah U. Yang berada di antara Y dan juga updating ini adalah statement block ataupun statement yang kita nak loop. Apa proses yang kita nak repeat. So proses yang kita nak repeat akan berada di antara Y, okay, Y dan juga updating. Akan berada di antara itu. Dan kita akan tutup dengan NY. Kita tengok general format untuk terus. Oh, saya lupa nak pergi dekat sini tadi. Sorry. Saya terskip satu slide. Okay, ini tadi control structure. Control structure yang terakhir iaitu repetition dan saya ada sebut tadi ini general format. Okay, apa yang kita nak loop akan berada dekat dalam ni, body loop. Dia berada antara Y dan juga NY. So semua proses yang kita nak ulang-ulang, dia panggil berada dalam loop body. Okay, so ini loop body dan kemudian dia akan ada updating. Hanya updating yang boleh buat arrow jump naik ke atas. Okay, dan bila false, dia false sebelah kanan.
Kalau selection force di bawah, tapi kalau repetition force mesti duduk sebelah kanan. Okay, yang ini tadi saya nak sebut. Ada two types of repetition. Kita ada counter control and sentinel control. Secara generalnya macam mana saya nak bezakan benda ni? Kalau counter control kita tahu. Sentinel control tak tahu. Apa yang tahu, apa yang tak tahu. Okay, yang ini kita tahu maksudnya contoh saya kata 5 student. 20 workers, 20 apa something. Kita boleh nampak ada value. Means that kita nak repeat same process for 20 times, for 5 times, for 28 times. Kita nampak. Tapi for sentinel kita memang tak tahu. Okay. Jadi untuk first ni kita akan lihat kepada counter control dulu. Ini nama dia counter control. Saya dah explain kat situ. Kita tengok flowchart. Pastikan dalam flowchart awak kita ada I untuk initial, condition, updating. Updating mesti last sekali dan updating ini akan membolehkan arrow tu naik ke atas. Hanya updating sahaja boleh jump naik atas. Dan di bawah updating tak ada apa-apa ni. Kat sini tak ada apa-apa, kosong. Jangan cantum dengan stop. Okay, dah stop ni kalau tak nak buat di sini boleh je buat dekat sini stop. Okay, kita tengok terus satu soalan. Saya akan terus pergi buat exercise. Ini contoh-contoh boleh lihatlah nanti. Saya terus pergi kepada exercise number 7. Okay, exercise number 7. Saya nak start dengan soalan nombor 2 dulu sebagai asasnya. Okay. Bila kita dah dapat soalan macam ni, kita kena tentukan dulu adakah dia sequence, selection, repetition. Okay. Kalau tengok kat sini, dia kata print the square of 10 numbers. Ada 10 nombor. Maksudnya kita nak ulang-ulang cari square bagi 10 nombor. Dan kita kena imagine apa output yang akan keluar nanti. Contoh nombor pertama saya masukkan 2. So untuk square, ini nombor ini square. Bila saya masuk nombor 2, dia akan squarekan dapat 4. Bila saya masuk 3, dia akan squarekan dapat 6. 4 dapat 16. 5 dapat 25. Itu maksud dia. Okey, masuk je nombor, dia akan squarekan. Jadi dia adalah prosesnya repetition. Masuk nombor, masuk nombor, masuk nombor, masuk nombor. Sebanyak berapa nombor? Hingga nombor yang ke-10. Jadi dia adalah repetition. Repetition ni counter control ke sentinel control? Dia adalah counter control sebab kita nampak dia nak 10 kali. Okey, sekarang kita dah nampak apa output yang kita nak cari. Kita kena tentukan ICU. Okey, apa nilai untuk I, apa nilai untuk C dan apa nilai untuk U. Okey, I dulu. I, saya nak menggunakan variable counter. Counter sama juga dengan, saya bagi ruang yang besar sikit. I, saya nak guna counter. Counter sama dengan bila? Nombor tu nombor pertama, counter sama dengan 1. Mungkin nombor pertama ini saya nak stop. Saya nak stop bila counter saya less equal 10. Okay, updating, kita akan dapat counter sama juga dengan counter tambah 1. Bila dah ada ICU ni, then baru kita boleh buat kita punya pseudocode. Okay, saya akan terus buat pseudocode dulu boleh masuk, dah ada yang masuk dah. Soalan nombor 2. Okay.
Okay, sorry. Terputus tadi. Okay, soalan nombor 2 Pseudocode. Okay, start. Okay. Tak tahu nak read apa ni. Kita tulis format dia dulu. Okay, kita ada set. Buat huruf besar sikit. Kita ada set counter equal 1. Ini adalah I untuk initial. Okay, lepas tu kita ada apa lagi? Y counter less equal 10. Dia tak semestinya less equal. Kalau kita nak buat less saja pun boleh. So dia akan jadi less 11. As long as cukup 10 nombor. Ini adalah C. Okay, initial condition. Kemudian dia akan ada updating. Buat format dia dulu. Updating adalah counter equal counter tambah 1. Ini nama dia U, updating. Dan apa yang kita nak loop, ini duduk dekat dalam ni. Okay, statement yang kita nak loop akan berada di sini. Di antara Y dan juga updating. Okay, so apa yang kita nak loop tadi? Saya dah buat, kita nak masuk nombor ni. Okay, bila saya dah tanya, okay ready? Nombor pertama dah ready? Yes. Adakah counter sama dengan 1? True. So bila true, masukkan nombor. Saya nak masuk nombor 2. So kalau masuk nombor, kita akan tulis read number. Okay. Jangan buat number 1, number 2, read number saja. Lepas dah buat number, okay. Saya pergi kat sini sikit Okay, saya buat kat sini. Ini number. Ada. Okay, kita ada 10 nombor. Oh, 2, 3, tahu tak apa. Okay, sampailah value yang ke 10. Okay, pada first counter equal 1, counter equal 1, so true kan? So bila true, dia akan masuk nombor. Contoh saya masuk nombor 4. Apa saya nak buat dengan nombor 4 ni? Saya nak squarekan dia supaya dapat 16. Jadi step yang berikutnya adalah square, formula untuk square. So, kita pun tulis kat sini, square equal number darab number. Betul ke? Betul kan? Lepas tu, lepas dah masuk square, apa kita nak buat? Kita kena faham situation tu. Okay, dah selesai dah square. Apa nak buat lepas tu? Settle dah, nak pergi nombor kedua, madam. Nak pergi nombor kedua pula. Jadi, updating. Updating di mana? Okay, saya buat warna hitam yang ni So, pergi kepada updating. Updating dah tulis dah. Jadi, dekat situ. Cuba naik atas sikit Okay, nampak tak cerita dia tu? Yes. Dan jangan lupa indent. Saya lupa. Indent masuk dalam. Sebab ini adalah proses di dalam loop. Okay. Updating. Sampai sini boleh ikut tak? Okay. Bila nombor 2, true. Masuk lagi nombor lain 8 contohnya. So sini 8 darab 8 dapat nilai. Masuk nombor 2 dapat 4. Masuklah sampai habis. Sampai yang ke 10 saya masuk nombor 1. So square dia 1. Updating yang ke 11. Adakah 11 kurang sama dengan 10? False. False dia akan stop. Okay. So kat mana kita nak print? Kita print di dalam ni. Print di sini. Okay, print square. Sebab kita nak paparkan nilai square itu. Dan macam tadi juga, kena check nak print dekat dalam ke nak print dekat luar. Kenapa yang ni print dekat dalam, madam? Okay, saya dah skip satu benda tadi. Okay, kat sini saya buat square. Sama juga dengan number darab number. So kat sini sepatutnya 4. Kat sini sepatutnya kita akan buat S sama juga dengan 4 darab 4. S sama juga dengan 8 darab 8. S sama juga dengan 2 darab 2. So ini adalah print. So apa yang print? Dia akan print S sama dengan 8. S sama dengan 64. S sama dengan 4. Okay, ini print. Sebab tu print dia duduk di dalam. Dia dah print baru dia pergi next number. Okay. Kemudian dah selesai. Kita tutup dengan
N, Y. Okay, dan stop. Okay. Apa berlaku jika print ni saya letak selepas? Saya letak di sini. Kena tahu reason dia apa jadi. Saya letak sini. Bila kita letak di luar loop, yang akan berlaku adalah bila letak di luar, dia tak akan print. Dia tak print, dia tak print, dia tak print. Dia akan print yang last ni satu. Satu je yang akan keluar. Bila kita letak dekat luar loop. Maksudnya dah habis looping baru dia keluar. So dia akan keluar nilai yang akhir je. Jadi kita kena tahu kita nak keluar last ke kita nak keluar di antara tu. Okay, dan satu lagi bila nampak je updating automatically selepas itu adalah NY. Tak boleh ada benda lain, kena partner ni. Okay, boleh? Right, sekarang saya akan terus tukar kepada flowchart. Okay. Okay. Okay, NY dia tak ada ya dekat dalam ni. Delete, lepas tu stop dia tak akan berada di bawah. Dia akan ada di atas. Okay, I ni semua saya buang. Okay, dia akan ada di sebelah ni ya. Okay, tapi jauh sikit. Okay, kita cuba buat flowchartnya. Okay, start. Set counter ni bentuk rectangle sebab dia formula ada equal kat situ. Y sama juga, letak dalam bentuk diamond. Okay, letak dalam bentuk diamond. Kemudian pastikan. Okay, pastikan sebelah kanan ni adalah false dan di bawah ini adalah true. Read parallel. Lepas tu proses rectangle. Kemudian print parallel. Okay. Okay, stop. Ni tutup Okay, kenapa stop dekat situ? Sekejap saya padam sikit lah. Macam tak elok je. Okay. Kita stop biar dulu. Okay. So updating kan? Updating. Bentuk rectangle. Okay. So updating ni ingat. Updating ni function dia adalah naik ke atas. Nampak je updating terus naik atas. Okay, dan bila false dia akan pergi kepada stop. Stop tak semestinya tarik pergi bawah. Tak semestinya letak tepi pun boleh. Okay. Itulah dia hasil flowchart untuk soalan ini. Okay. Itu flowchartnya. Okay, flowchart saya buat sini. Pastikan semua tulis dia semua buat. Okay. Sebab benda ni bukan boleh buat kemudian tak faham nanti. Okay. Right. So, problem analysis, biasanya soalan exam dia tak keluar lah berkaitan dengan problem analysis untuk repetition. Okay, tapi tak apa, kita buat je sebagai contoh. Input, proses, output. So input dia apa kat sini ni? Kita nampak input dia adalah number. Saya tulis number. Lepas tu output dia saya nampak square. Tulis square. Cuma square untuk berapa kali? Square for 10 numbers. Itu je beza dia. Numbers ataupun
10 numbers. Okay, process, repeat, reading numbers for 10 times and calculate well. Boleh? Itu je lah. Untuk repetition, counter control, kita ada initial, kita ada condition dan kita ada updating. Apa yang kita nak loop akan berada di antara condition dan updating. Boleh ke? Ada tak sebarang soalan? Sebelum saya pergi kepada So far tak ada, Madam. okey, baik. Alhamdulillah. Thank you, Jonathan. Kita akan pergi kepada soalan yang seterusnya. Okey, soalan seterusnya. Saya tertarik dengan soalan nombor 3. Okey. Okey. Nombor 3. Kenapa saya tertarik dengan soalan ni? Sebabnya kita pernah buat soalan ni. Bayangkan kalau saya buang ni perkataan ni. Saya buang. Saya buang benda ni for 15 student. Dia dah jadi soalan apa? Pernah buat tak? Dia jadi soalan apa? Calculate dia BMI. Sequence. Ya sayang, sequence. So kalau sequence mesti dah terror kan? Okey, cuba buat sequence kat sini. Cuba buat sequence tu. Dekat pseudocode. Buat kat pseudocode dulu. Buat kat pseudocode. Sila buat. Tak payah buat repetition. Buat sequence je. Buat sequence saja. Anggaplah soalan ni soalan sequence. Cuba buat. Cuba type dekat sini. Kalau sequence dia jadi apa? Calculate BMI. Nak buat untuk input process output pun boleh. Tapi buat untuk sequence sahaja. Nanti kita tengok apa yang membezakan dia. Okay, buat jawapan untuk sequence supaya kita nampak perbezaan sequence dan juga repetition. Okay, thank you Dragon. Okay, yang lain, yes, bagus Dolphin, wah aktif, saya suka. Weight height, yes, very good, perfect. Okay, bagus. Okay, pseudocode. Proses pun sama, buat macam mana soalan sequence. Okay, bagus, betul. Problem analysis selesai. Okay, nanti kita akan lihat dia macam mana benda ni berubah menjadi repetition. So, kena ingat bahawa repetition ni bukannya benda yang berlainan. Kalau sequence dengan selection lain. Tapi repetition ni dia mungkin kita nak repeat proses yang sequence. Mungkin kita nak repeat proses yang repetition. Proses yang selection. Itu je beza dia. Proses tu kita nak ulang. Okay, very good. Saya buanglah soalan ni. Kita teruskan. Alright. Betul. Okey, bagus. Okey sayang, very good. Pandai, ya Allah. Sequence tak lupa bagus. Okey, kita tengok macam mana nak ubah. Okey, kita nak buat untuk berapa kali ni? Sekarang saya nak ubah. Dah muncul pula benda ni. For 15 student. Jadi yang akan merubah bendanya adalah kita pun tulis weight height for 15 student. Ataupun kita nak tulis 15 weight height pun boleh. Okey, tak ada masalah. Ataupun nak tulis weight height sahaja pun boleh juga. Nak kekalkan ini pun boleh juga. Yang kat sini kita akan cakap calculate BMI
Boleh je tambah benda ni. Okay. Ataupun kita nak tambah juga dekat depan. Ini optional Repeat reading rate 5. Okay. So BMI dia akan jadi BMI for 5 student. Boleh tak? So dia boleh, kalau tak nak letak 5 student ni pun boleh juga. Saya letaklah, ada kelas yang saya tak cakap, ada kelas yang saya cakap, ikutlah mana yang kepala saya berfikir pada waktu itu Okay, so saya letak warna merah tak syok, macam salah je. Okay. Okay, so nampak perbezaan dia yang kita tambah? Okay, sekarang kita pergi kepada sudoku. Kita tak ubah langsung nilai yang asal. Okay, yang ni kita kena letak ICU. Macam mana nak buat ICU ni? Pergi sini, Sat. Macam mana saya nak buat ICU? Kita dah dapat benda-benda alah ni, kita buat ICU Mana tadi ni Okay, apa dia punya I bila kita nak start? Kita nak start bila pelajar yang pertama. So satulah start dengan pelajar yang pertama. Condition bila nak stop, less equal 15. Updating, I sama dengan I tambah 1 sebab lepas pelajar pertama, pelajar kedua. Macam saya sebut tadi, kalau awak tak nak mula dengan 1, boleh start dengan kosong. Tapi ini tak akan ada equal lah, less. Tak kisah, nak mula dengan 10 pun boleh. Tapi nak stop dengan berapa? Terpulang, as long as cukup 15 orang. Tapi saya tak nak buat yang pelik-pelik. Saya nak start dengan nilai 1. So, saya tulis set. Tadi dah pakai counter kan? Saya nak pakai I pula. I, set I sama juga dengan 1. Sebab saya nak start dengan pelajar yang pertama. Kemudian condition. Y, I, less equal. Less equal. Berapa? 15. Okay. Kat mana yang kita nak repeat? Kita akan ulang pelajar pertama kena masuk weight height, pelajar pertama kita kena kira, pelajar pertama kita kena display BMI dia. Dah selesai pelajar pertama, baru nak pergi dekat pelajar yang kedua. So masuklah dekat sini, dia punya updating. I sama dengan I tambah 1. Lepas tu, nampak je updating, mesti letak N, Y. Okay, lepas tu stop. Cuma kesalahan saya di sini adalah, okay, sekejap warna biru dulu. Nampak tak? Kita tak ubah langsung benda yang asal. Tak ada pun saya delete. Cuma nak bagi benda ni looping, kena tambah initial, kena tambah condition, kena tambah updating dan juga NY. Okay, jangan lupa ini kena indent, masuk dalam. Okay, masuk kat dalam, masuk kat dalam. Ini pun masuk dekat dalam. Okay, macam tu. Faham tak apa benda repetition tu? Kita bukan nak buat something yang baru, kita nak mengulangi proses yang sama. Dan nak membolehkan benda tu berulang, kita hanya tambah I, tambah C, tambah U. Okay, clear? Kalau clear, saya nak minta awak buat flowchart dan masukkan dekat sini. Okay, ini basic repetition. Okay, buat flowchart. Okay, thank you. Ada yang nak buat tu, dah nampak nak copy-copy tu. Okay, cuba buat flowchart. Okay. Okay, yang lain pun cuba cuba buat flowchart, nanti semak sama-sama. Supaya kita tahu sama ada kita masih lagi mampu, kita boleh tak buat flowchart dengan baik.
Okey, cuba saya tunggu jawapan untuk flowchart. Kalau tak boleh hantar kat sini, boleh juga send dekat Telegram ya. Saya tunggu. Untuk soalan yang seterusnya, awak boleh pilih mana-mana soalan untuk saya explain. Boleh pilih nak buat soalan mana. Boleh bagi tahu soalan mana untuk yang seterusnya. Sementara kita tunggu flowchart. Ye, dah ada dah flowchart. Thank you sayang. Ya Allah, rasa orang yang sama ni. Baik, dia akan kongsi jawapan. Ya Allah, terima kasih banyak-banyak. Bantu memudahkan urusan kawan-kawan. Tapi yang lain tu Maida harap buat je sayang. Kita tak tahu ni kita boleh jumpa ke tidak. Buatlah, tolonglah buat untuk masa depan awak. Bukan masa depan, tak adalah. Supaya apa ni, kesengsaraan kita kan tak sia-sia. Ni kita dah lah sengsara belajar, rasa susah, banyak cabaran, tekanan. Tiba-tiba result tak okey. Sayanglah. Okay, supaya apa pengorbanan kita sepanjang sesi kelas secara online ni dapat membuahkan hasil. Itu yang penting. Dan kalau yang happy pun awak, saya tumpang happy je kan. Saya hanya berkongsi saja. Tanggungjawab saya, amanah saya. Jadi awak pun kena buat yang terbaik untuk diri sendiri. Okay, kalau tak buat memang, kalau tak praktis, tak buat, tak ikut apa mainan tunjuk ni memang tak, susah lah, susah nak buat. Okay. Kita check flowchart, betul. Display BMI betul, yes, betul, perfect. Tahniah. Okay, betul ya. Flowchart yang ini adalah betul. Tahniah, terima kasih. Saya rasa yang share ni dia dah mampu buat sendiri dah. Kalau dia tak nak tengok medium pun dia dah boleh buat sendiri, tak ada masalah. Okay, kalau belum buat tu kena bagi kerjasama, share, tolong type jawapan supaya awak praktis untuk diri sendiri juga. Okay, jangan takut untuk salah sebab medium pun ada salah juga. Okay, settle untuk soalan nombor 3. Kita teruskan dengan soalan yang seterusnya. Okey, sekarang saya bagi peluang untuk awak pilih sebab soalan berikutnya mungkin akan ada cabarannya. Okey, pilih dulu soalan mana. Okey, saya nak ajar pula yang seterusnya adalah berkaitan dengan accumulator. Kalau tak ada yang pilih, saya akan ambil soalan 1 sebagai asas dia. Okey, soalan 1. Boleh? Alright. Bila kita dah buat macam ni, katakanlah bayangkanlah saya tukar soalan ni. Sum and average of 20 banyak sangat kan. Biasa kita buat apa? Average of
Okey, terima kasih Kak. Okey, katakan saya gantilah kalau 20 jenuh awak nak buat 61, 62, 63 sampai 620 kan? Betul tak? Saya cuba tukarlah average of three numbers, of three mark. Okey. Boleh kan kalau saya tukar calculate the sum and average of three marks entered by user. Dia dah jadi soalan apa ni? Sebenarnya kalau letak 20 pun dia boleh buat sequence tapi mampu ke kita nak tulis 61, 62 sampai 620? Okey, sekarang saya ubah kepada 3. Boleh tak typekan dekat sini dia punya pseudocode untuk soalan tadi. Question number 1. Okey, saya dah buang dah. 20 jadi 3. Mesti awak boleh buat. Okey. Sila tulis dekat sini. Okay. Saya nak bagi mudah nampak. Sebenarnya benda tu kita dah pernah buat. Cuma senarionya berbeza. Okay, thank you sayang. Dragon ni sangat aktif. Okay, ada ramai lagi dekat sini. Buat. Sebenarnya seronok kalau awak ada peluang untuk menulis jawapan macam ni. Dan tak perlu malu sebab saya tak tahu siapa yang tulis. Okay, tapi mungkin ada yang kekalangan tak ada laptop kan. Nak type dekat phone susah. Tak apa, terima kasih kepada kawan kita yang mampu. Nampak tak kat sini? 61, 62, 63. Bayangkan kalau 6 tu 20 ataupun 100 ataupun 1000. Takkan kita nak buat secara sequence kan? That's why lah benda ni boleh tukar jadi repetition. Okay, very good. Problem analysis tepat sekali. Cuma ini adalah problem analysis untuk sequence kalau ada 3 nombor. Okay. Sekejap lagi awak akan nampak. Kalau saya ubah kepada 20 nombor, takkan kita nak tulis nombor tu banyak kali. Okey, betul. Okey, wah laju, bagus. Okey, ini kalau ada 3 nombor ya. Sebab lepas ni akan ada accumulator. Yang itu saya ambil soalan ni sebagai asas dulu sebab awak dah tahu macam mana nak selesai secara sequence. Okey, thank you sayang, betul. So, inilah masa untuk kita selesaikan nilai ini. Sekarang kita bukan nak nilai tu adalah 3 nombor. Kita tak nak 3 nombor. Kita nak 20 nombor. Jadi, adalah perubahan dia kita buat secara repetition. Okay. So, macam biasa kita akan cari dulu I, C, U. Kita nak start dengan nombor yang pertama dan kita nak stop dekat nombor yang ke-20. Updating, I sama dengan I tambah 1. Okay, ni tak ada masalah kot, dah boleh terima kan? I sama dengan 1, I less equal 20. Okay. Ombo dah tulis. Boleh. Tulis sayang. Ya Allah, ya Tuhanku. Macam ni yang sayang ni. Okay, thank you sayang. Terkejut saya, terharu pula. Ya Allah, tak suruh dah buat. Masya Allah. Thank you sayang. Okay, tulis dulu. I see you, ya. Nak pakai I, kita pakai B lah pula. Tadi dah pakai counter kan, kita pakai B pula. Dah pakai I, dah pakai ni, kita pakai B lah. Okay. Oh, mana kelas. Okay. Ya sayang, bagus. Pandai. Okay. Alright. Ya, betul. Okay. Display ni ada masalah. Display tu nak display kat dalam ke nak display dekat luar? Kalau duduk dekat dalam apa jadi? Kalau duduk kat luar apa jadi? Okay. Tak apa, tulis dulu. Yang penting awak dah tahu ada 3 ICU. Ya sayang, betul. Okay, NY. Alright, lepas tu. Yes, bagus, perfect. Pandai. Okay. Masalah satu je. Tadi kita belajar semua display dekat dalam. Sekarang, apa berlaku kalau display akan ada di dalam ni? Bila display berada di dalam ni,
Maksudnya dia akan masukkan nombor 1, nombor 2, nombor 3. Lepas tu dia kira sum. Lepas tu dia kira average. Lepas tu saya tulis kat bawah ni output. Okey, apa output yang keluar? Dia akan display sum. Katalah sum saya ni 10. Lepas tu dia keluar apa? Dia keluar average. Okey. S sama dengan 10. A sama dengan 5 contoh A sama dengan contoh. Ada 3 nombor tak apalah. 3 nombor saya ambil 9 lah senang. Katakan sum 9. So average saya 3. Dia akan keluar macam tu. Okey, lepas tu updating naik nombor yang kedua. Pergi naik atas. Kira lagi. Dia keluar lagi. Keluar lagi sum sama juga dengan 15. Lepas tu average sama juga dengan 5. Adakah kita nak keluarkan sum ni berulang-ulang kali? Macam kita beli barang kat pasar raya kan. Kalau beli barang kat pasar raya contoh bag RM10. Adakah dia terus buat kat sini total RM10. Lepas tu kita beli kasut RM20. Lepas tu total RM30. Lepas tu kita beli pensil RM2.50. Total sama juga dengan sama juga tiba-tiba RM32.50. Okey, nampak tak? Kenapa tiba-tiba total ni keluar banyak kali? Sebab looping dia duduk di dalam. Itulah rationalnya. Sebab looping, display ataupun print berada di dalam. Display ada dekat dalam loop. Sepatutnya, so ini je yang kita kena ubah. Display ni sepatutnya berada di luar loop selepas NY. Ya sayang, pandai. Sekejap. Okay. Thank you sayang, betul. Okay, yang ni kita tak buang supaya kita nampak mistake dia. Tak payah buang yang tu. Tak payah buang supaya boleh nampak. Sebab tak semua soalan kita kena letak dekat dalam, ada yang kena letak kat luar. Okay, sebab apa reason dekat luar ni? Kalau dekat luar, dia akan jadi macam ni. Masuk item macam orang cashier kan scan barang. Dia scan kasut. Dia scan bag. Lepas tu dia scan kasut. Scan pensil. Dah habis dan loop untuk scan baru keluar total. Kalau begini hasilnya maksudnya display itu berada di luar loop, di luar NY. Okey, jelas tak? Faham tak maksud saya? Kena tahu beza kenapa duduk kat dalam, kenapa duduk dekat luar. Okey. Sekarang saya akan betulkan adjust untuk problem analysis. So 61, 62, 63 ni kita dah tak pakai lagi. Okay, saya potong bukan maksud awak salah, ini sebagai contoh sahaja. Okay, kita akan tulis. Okay, kita nak tulis apa ni? Okay, 20 number. Oh, besar pula. Okay, 20 number. So dekat sini kita akan tulis, kita tambah. Okay. So kita buat kat sini. Repeat reading number for repeat reading number and calculate sum and average for 20 times for 20 numbers. Okay. So ini sum sekali je lah. Ni tak ada 20 lah, tak ada. Sekejap. Ini tak ada 20 sebab sum sekali je keluar. Sum sekali, average sekali. Okay. Okay, so boleh proceed dengan flowchart. Soalan seterusnya saya akan minta awak buat awak semua. Oh sorry, belum. Ada lagi benda silap. Ada lagi benda yang terlupa. Okay, ada lagi benda yang terlupa Kita kat sini. Sekejap. Dia takkan ada lah 61, 62, 63. Dia akan jadi apa? Silap. Dia tak ada lagi. Dia tak ada 61, 62, 63. Dia read apa? Read number. Yang ini yang kena careful. Dia tak akan ada lagi 61, 62, 63. Dia tak akan ada. Dia terus number saja. Sebab number ni akan berulang. So sum sama juga dengan apa? Ini akan ada cabaran di sini. Okay. So ini akan jadi sum tambah number. Okay. Alright. Sorry. Tadi tak habis lagi. Okay. Ini yang akan berubah.
Average sama dengan yes. Okey, ini kita panggil accumulator. Kita nak kumpul. Benda ni wujud. Number ni akan disimpan di dalam sum. Jadi kita kena declare dekat sini sum equal 0. Okay, kenapa ada sum equal 0? Yang ni accumulator tadi Okey, dia macam ni. Contoh, saya ada pokok buah apple. Okey, ni katakan apple. Lepas tu mak saya suruh pergi ambil kutip buah apple ni. Suruh kumpul. Mak saya kata, okey pergi ambil buah apple dan kira ada berapa biji semuanya. So saya pun pergi bawa bakul. Bakul ni saya bagi nama dia, bakul dia adalah sum. Okey, ambil bakul sum. Petik apple masuk sini. Petik apple masuk sini. Petik apple masuk sini. Pada asalnya bakul ni kosong, sebab tu kita kena declare sum equal 0. Kenapa kena bawa bakul? Sebab nak kumpul. Nak kumpul apple. Kalau soalan ni nak kumpul markah. Okay, so bila satu apple masuk dekat dalam ni, dia akan jadi sum sama juga dengan sum tambah satu, sebab kita nak simpan satu biji apple. Tapi kalau katakan saya nak kumpul duit, kan raya baru ni, tahun baru Cina, kumpul ampau, Jonathan dapat ampau tak? Katakan bekas ni nama dia ampau. Betul ke je macam tu? Ampau. So dapat note 10. Masuk sini. Jadi macam mana dia accumulate? Ampau sama juga dengan ampau tambah note. Tambah note. Kita tengok kita nak tambah apa. Kalau nak tambah bilangan, tambah satu. Kalau kita simpan note, tambah dengan note. Okey, atau tambah dengan duit contohnya. So, sebab tu dekat sini wujudnya. Ini benda ni akan wujud bila ada kita nak kumpul. Nak summing a group of numbers. Nak total up. Nak accumulate. Wujudlah benda ni. Okey, itu yang berubah. Yang lain tak ada dah. Okey, so ni baru boleh buat flowchart. Sorry, tadi terlupa. Okey, boleh buat flowchart. Ini yang baru Yang baru ini adalah ada accumulate sebab kita nak kumpul. Bila nak kumpul mesti ada kita mesti ada dekat dalam ni. Okey, dua ni dia ada partner. Okey. Ini nama dia accumulator. Sebab nak kumpul. Okey, baru boleh proceed dengan flowchart. Okay, saya akan prepare box untuk soalan yang berikutnya. Mungkin satu soalan lagi. Kalau satu soalan ni dapat buat dengan baik, kita akan terus pergi kepada Sentinel. Okey. Okey. So kita tunggu flowchart dulu. Macam mana hasil dia. Okey, yang lain pun boleh cuba Okey, cuba. Flowchart yang berikutnya. Okey, nanti tak perlulah salin display ni, tak perlu salin lah yang ni, yang dah salah kan. Tak payah salin, buat yang betul terus. Yang warna biru, saya highlight biru ni nak bagi tahu ini adalah accumulator sebab kita nak summing a group of numbers.
Okey, cuba buat flowchart. Okey, kita tunggu flowchart dulu. Boleh tak buat? Belum lagi Okey, cuba dulu. Lepas ni kita buat satu lagi soalan. Tapi awak pilihlah soalan mana dan saya akan guide. Lepas tu cuba buat. Kita buat satu je lagi. Kalau yang satu ni okey, kita terus pergi kepada Sentinel. Okey, mana flowchart? Belum lagi? Okey, yang lain macam mana ni? Boleh tak? Boleh, Madam. Okey, baik. Alhamdulillah. Kalau tak boleh masuk kat sini, boleh share dekat Telegram ya. Saya nak tertidur. Nasib baik tak berdengkur. Tak adalah.
Okey sayang, ya Allah, ye ni orang lain ni bukan orang tadi. Orang baru. Okey, saya tengok ya. Ya betul sayang, letak sekali sum equal 0. Betul, true, false, betul. Okey, ada sikit je yang silap. Okey, sikit je yang silap Okey, tengok kat sini, nanti betul kan? Okey, kalau true, kita read number, kita sum, kita kira average, kita updating. Okey, betul. Naik atas, betul. Tiba-tiba stop. Bila stop, sepatutnya tak akan ada arrow lagi kat bawah. Jadi apa yang masalah kat sini? Cuba kita tengok pseudocode tadi. Sebelum stop ada apa? Display dulu sayang. So, sepatutnya lepas false ni, dekat sini adalah display. Lepas display baru stop. Sebab stop, dia akan stop. Dia tak akan ada arrow lagi. Okey, cuba betul. Okey, fahamkan maksud saya? Dia last kali adalah, lepas tu tak perlu bawa ke bawah. Tak perlu. Lepas false, buat display dekat tempat stop ni, gantikan dengan display. Display sum dengan average. Lepas stop. Stop dekat sini. Okey, tak semestinya tarik pergi bawah. Okey. Boleh cuba lepas tu masukkan balik. Okey. Faham kan maksudnya bila false. Okey, ny ini maksudnya bila false. Okey, bila false dia jumpa display dulu, then baru stop. Cuba replacekan yang lain ya. Kita tunggu. Okey sayang, pandai. Betul. Ya tahniah. Ya Allah, finally you dapat juga buat. Ya Allah, terharu saya. Terima kasih banyak-banyak. Thank you. Bagus. Betul. Okay. Sebab tu saya nak sangat kalau you all yang bagi jawapan supaya apa yang saya boleh betulkan, saya bantu. Okay. Lega dah selesai dah untuk soalan 1. Okay, terima kasih yang kongsikan jawapan ni. Tanya, mesti best kan? Bila betul-betul rasa, kita je yang rasa seronoknya tu. Orang lain dia tak buat, dia tak rasa. Siapa yang buat, lepas tu bila check betul, satu keseronokan untuk diri kita sendiri. Okay, kita teruskan lagi dengan soalan yang berikutnya. Satu lagi soalan. Bila pilih soalan mana nak buat? Saya akan explain sedikit, lepas tu awak buat. Problem analisis tak perlulah, kita terus buat pseudocode saja. Terus buat pseudocode dan juga flowchart. Boleh pilih soalan nombor berapa? Saya terleft ke? Oh tidak. Soalan nombor berapa? Oh ada komen, sorry. Soalan 11. Okay, thank you Jonathan. Okay, soalan nombor 11. Nombor last kali Q 11. Okay. Saya hanya explain saja dan awak akan cuba jawab Terus buat pseudocode, tak perlu buat problem analysis. Okay, tengok betul-betul. Nombor 11. Okay. Kita try cari input, proses, output. Okay, mana soalan ni? Determine total and average. So kita boleh nampak yang kita nak cari nanti adalah total dan juga average. Oh, soalan nombor 11 ni dia lain sikit. Total ataupun average. Okay. Lepas tu dikata for a few item. Apa beza soalan 11 ni dengan soalan-soalan lain? 10, 11. Apa beza soalan 11, 10 dan soalan-soalan lain? Apa yang tak ada dekat soalan nombor 11? Tapi dekat soalan lain dia ada. Apa dia? Nombor 11 dia tak ada benda tu.
kita tak nampak kan? Kita tak tahu berapa kali dia nak loop. Kalau soalan lain kita nampak 39, 1000, 30. Tapi soalan 10, 11 ni tak ada. Dia tak ada. Okay, dia contohnya macam ni lah. Katakanlah dekat unit sains komputer ada satu sistem. Sistem untuk key in markah PB. So nak key in ni nanti pensyarah dia kena masukkan bilangan pelajar. Okay, masuk dekat sini. Kalau bilangan pelajar tu saya letak 20, maka akan keluarlah senarai nama sampai 20. Mungkin ada lecturer lain, pelajar dia key in 15. Okay, 15. So, lecturer tu akan isi 1 hingga 15. Faham tak? Siapa yang menentukan berapa kali nak looping ni? Adalah user. User yang tentukan berapa kali dia nak loop. Ini sebagai contoh. Dia yang menentukan. So kalau kat sini 15 kan? Bilangan student 15. Saya kena masukkan. Masuk. So kalau masuk dia adalah input. Bila input dia adalah read. So input kita apa? Kita nak input apa ni? Item. Okay, so input item. Faham kan? Input item. Kemudian bila kita dah masuk item, contoh item saya 10. Bila kita dah tahu item kita 10, baru kita boleh buat I. I kita nak start dengan item pertama. Condition, kita nak stop bila I less equal berapa? Less equal 10 kan? Tapi kita tak boleh tulis 10. Sebab 10 ni apa? 10 ni user yang masukkan. So user masukkan apa tadi? Input dia apa tadi? Input dia item. Jadi less equal item. Itu perbezaan dia. Updating masih lagi sama. I equal I tambah 1. Sebab lepas item 1 nak pergi item 2. Okay, itu guideline yang saya boleh bagi. Ini output. Okay, sila cuba. Ada accumulate tak? Ada nak kira total kan? Bila nak kira total, ingat ada bekas tu nama total dan dia mesti kosong. Okay, sila cuba. Ini adalah panduannya. Okay, cuba buat terus pseudocode. Okay, Dragon dah masuk dah. Dia dah pandai sangat dah ni. Okay. Okay, betul. Set I equal 1 betul sebab kita nak start dengan item yang pertama. Tapi sebelum, okay, tak apa, letak dulu. Okay, alright. Okay, stop sekejap kat situ. Stop dulu. Okay, kita tengok kat sini Alright, thank you. Okay, kita tengok kat sini, kita nampak I less equal item. So nanti komputer tanya, item ni mana? Dia cari tak ada. So item ni kita kena buat apa dengan dia? Kita kena read item. Okay, so nak tambah read dekat mana? Sebelum kat atas ni boleh, nak letak dekat bawah dia pun boleh. Okay, saya rasa better kita letak dekat bawah ni. Kena read item. Itu beza sebab kita tak tahu berapa kali kan. Kita tak ada diberitahu berapa kali. Jadi, kita kena minta user masukkan read item. Baru dia boleh continuous. Masukkan item. Contoh dia masuk 10. So, baru kat sini akan jadi less equal 10. Okay, nampak perbezaan yang baru kita jumpa. Okay, teruskan sayang. Teruskan. Okay, teruskan. Dragon. Saya sebut nama yang terpapar lah ya. Okay. Yang lain boleh nampak ya. Sebab dalam berapa jumlah item. Jadi kita kena read item. Okay.
Ya, price. Betul. Betul. Lepas tu price tu nak simpan dekat mana? Okay, price for okay price. Betul. Okay. Mana? Simpan dekat dalam sum kan. Okay. Saya rasa sum ni nak buat total lah. Kita buat total lah ikut soalan. Sebab nanti kan awak ingat mesti kena sum kan. Kita ikut soalan supaya awak tahu tak kisah nak guna sum ke total ke, janji kita nak simpan dekat mana. Tambah dengan price. Kenapa tambah price bukan tambah satu? Sebab kita nak simpan price. So nampak ada dua read dekat sini. Dan awak tak boleh macam, oh soalan ni ada read, soalan lain pun semua kena ada read. Tak semestinya, kena tengok soalan. So far setakat yang kita buat ni berbeza-beza kan. Berbeza-beza. Ada yang display kat dalam, ada display kat luar, ada yang kena read item, ada yang tak payah. Jadi kena nampak perbezaan dan kena tahu kenapa macam tu penyelesaian dia. Okay, sekejap kan. Dr. Aizu? Bukan. Buat dia. Tadi saya jumpa Kak Zeti tadi, dia cakap dah settle tapi saya tak sempat tengok lagi lah. Keras kejut. Terima tu. Allah. Dia terima. Memang kejut tu lah. Kali pakai dah. Betul. Kejut. Okay, proceed. Okay, so lepas dah kira semua average ni dah selesai, kita nak buat apa? Okay, Cuk. Saya silap kot. Baru ingat. Kita kira average kat sini sayang. Lupalah. Okay. Sekejap tengok atas ke kat atas silap? Kat atas silap. Tak apalah, boleh lah. Saya betulkan kat sini. Dia boleh juga. Okay, Cuk. Ini sepatutnya kita duduk kat bawah. Sorry. Sepatutnya lah. Nak duduk kat atas pun boleh juga. Tapi yang ini yang sebaiknya. Sorry Yang tadi pun sepatutnya kita letak kat bawah. Tapi kalau run error, dua-dua betul. Okay, kenapa average duduk kat bawah ni? Kenapa? Ni NY dulu sayang. NY dulu kat sini. Okay, sorry. Allah Akbar. Saya baru perasan. Tapi kalau run dua-dua tak ada error Cuma yang lebih praktikalnya yang ni lah. Sorry, tak perasan lah tadi. Ya Allah. Okay, kita kira average. Lepas kita dah kumpul semua ke, kumpul sikit kira average. Kumpul sikit kira average. Mesti dah kumpul semua kan. Sebab tu kena letak selepas NY. Tak apa, nanti kita run coding, kita nampak perbezaan dia Kat atas ni, kita macam bagi komputer kita penat. Masuk kira average. Patutnya kira last kali lah kan. Kita buat komputer kita penat kalau kita letak kat sini. Tapi tak apalah, itu permulaan tadi kan. Ini kita up lagi. Okay, faham Sepatutnya kena buat macam ni selepas. Sebab mesti kumpul, dah habis kumpul, barulah kita kira average. Kan? Kalau kita letak kat dalam, komputer kita penat. Setiap kali masuk, kira. Okay, sorry. Yang ni betul. Yang tadi pun betul. Kalau run dua-dua tak ada error. Cuma yang ini yang sepatutnya kita buat. Maaf saya terlepas pandang tadi. Bila buat yang ni baru teringat. Okay, buat flowchart. Tahniah, pandai, betul, bagus, tepat sekali. So perbezaan di sini adalah kita ada tambahan untuk read item. Okay, thank you. Selesai. So saya akan stop untuk repetition counter control. Kita proceed sedikit untuk Sentinel. Sebab next week kita nak run coding sahaja. Amira ada ke petang ni? Amira ada dalam meet, madam. Oh ada? Okay. Mana? Sorry, saya dekat sini tak muncul. Amira pagi tadi ada masalah. Oh, nampak. Amira pagi tadi ada line tak okey ke? Pagi tadi macam tak nampak tapi tak tahulah kot saya yang terlepas pandang. Okay, thank you Amira.
Okay, kita tunggu flowchart saja. Ini boleh fahamkan maksud saya tentang average tadi tu? Average mesti dah habis semua baru kita kira average kan. Kalau letak kat dalam, kita penat kira average banyak kali. Okay, flowchart. Okay, kita tunggu. Baik, mana flowchart? Belum lagi Okay, kita tunggu flowchart dulu. Okay, rasanya kita stop dekat sini kot. Sentinel kita masuk next week lah. Okay. Ke boleh masuk ke larat lagi? Kalau larat kita teruskan. Sekejap Okay, kita check flowchart dulu. Okay, flowchart. Yes, sayang betul. Okay. So ini perbezaan dia tapi tak apalah buat dua cara. Dua-dua betul. Dua-dua diterima. Okay, bagus juga. Kita tersilap. Bukan tersilap lah. Dia macam tak berapa pandai lah saya lah kan. Saya cuai tadi kat situ. Tapi dia still lagi betul. Contoh macam nak datang daripada bilik nak ke kelas komputer, nak ke makmal komputer, pusing dulu masjid, pusing dulu baru sampai. Tapi sampai juga kan. Okey, betul, bagus, tahniah, pandai, tepat sekali. Okey. Betul, bagus. Okey, very good, tahniah. So selesai sudah untuk kita punya repetition bagi counter control.